أرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Pagi ini selawat Fatih. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي
إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du ibadallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Kita siapa dia? Kak Ina Sudin. Kak Ina Sudin Kaleha kah? Terkejut saya ingat apa saya pun. Alhamdulillah kita syukur pada Allah. Pagi ni Allah bagi lagi kita kembali. Hidup lagi. Sihat lagi. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Nikmat tertinggi yang Allah kurniakan kepada kita. Dan insya-Allah kita akan meneruskan pengajian dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Saya tanda di sini saya hadis yang ke-396. Terima kasih. Hadis saya hadis 396. Hadis panjang sekali. Betul Ustazah. Ya, alhamdulillah. Jumpa tak? Jumpa tak? Hadis panjang sekali. Antara hadis yang terpanjang di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Merakamkan cerita macam mana baginda sallallahu alaihi wasallam wafat. 396. Muka surat saya punya kitab tak sama dengan kakak-kakak semua. Kitab saya macam ni. Siapa yang kitab macam ni 132. Siapa yang kitab macam ni 132. Siapa yang kitab warna lagu tu? 206. Dia ada dua jenis kan 206. Kalau siapa yang ada syarah dia 640. Siapa yang ada syarah Syama'il Muhammadiyah 640. Ada yang bawa kita syarah? Tak ada. Ikutlah. Ada yang ada kita syarah di 640. Okey. Kalau kitab macam saya ni 132. 206. Satu lagi. Hadis yang mana hadis yang terpaling panjang merakamkan sejarah kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jumpa semua dah? Okey. Saya tak baca matan, panjang sangat dah. Panjang sangat saya tak baca matan. Kita baca maksud terus. Boleh tak? Jangan marah tak? Walah, ustazah ni penyegan. Bismillahirrahmanirrahim. Salim bin Ubaid radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh pingsan ketika sakit. Tidak lama kemudian baginda sedar. Lalu baginda bertanya, "Apakah waktu solat telah tiba?" Para sahabat menjawab, "Ya." Baginda berkata, "Perintahkanlah Bilal untuk melaungkan azan dan perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam solat." Baginda jatuh pingsan lagi. Seketika kemudian baginda sedar dan kembali bersabda, "Perintahkan Bilal untuk melaungkan azan dan perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam."
Mendengar perintah tersebut, Aisyah berkata, ayahku sangat lembut hati. Jika dia jadi imam, dia akan menangis dan dia tidak akan mampu. Alangkah baiknya engkau menyuruh orang lain. Tetapi Rasulullah SAW kembali pingsan. Seketika kemudian baginda tersedar dan bersabda, perintahkan Bilal untuk melakukan azan dan perintahkan Abu Bakar menjadi imam solat. Sesungguhnya kalian seperti sahabat Yusuf dalam hal menunjukkan apa yang bertentangan dengan isi hati. Bilal pun melakukan azan dan Abu Bakar bertindak sebagai imam solat. Ketika itu Rasulullah SAW merasakan derita sakitnya berkurang. Maka baginda berkata, carilah orang yang boleh memapahku. Barirah, yakni hamba Aisyah, datang bersama seorang lelaki. Dengan dipapah oleh dua orang itu, Rasulullah SAW keluar rumah. Ketika Abu Bakar melihat baginda keluar, dia hendak berundur. Tetapi Rasulullah SAW memberi isyarat agar Abu Bakar tetap di tempatnya. Abu Bakar pun mengimamkan solat sehingga selesai. Setelah itu Rasulullah SAW wafat. Umar berkata, demi Allah, sekiranya aku mendengar sesiapa yang menyatakan bahawa Rasulullah SAW telah wafat, akan aku tetaknya dengan pedangku ini. Para sahabat adalah kaum ummiyun. Tidak pernah ada Nabi di tengah-tengah mereka sebelum Rasulullah SAW. Kerana itu mereka hanya terdiam dan tidak melakukan apa-apa. Mereka berkata, wahai Salim, pergilah kepada sahabat Rasulullah SAW, yakni Abu Bakar, dan panggillah dia. Maka aku pun datang kepada Abu Bakar yang sedang berada di masjid sambil menangis terisak-isak. Ketika Abu Bakar melihatku, dia bertanya, apakah Rasulullah telah wafat? Maka aku sampaikan padanya bahawa Umar telah berkata, sesiapa yang mengatakan Rasulullah SAW wafat akan ditetak dengan pedang ini. Mendengar kata-kata itu, Abu Bakar berkata, mari kita pergi ke sana. Aku pun segera pergi bersamanya. Ketika kami tiba, para sahabat telah memasuki kamar Rasulullah SAW. Lalu Abu Bakar berkata, wahai para sahabat, berilah aku jalan. Mereka pun membuka jalan. Abu Bakar masuk dan memeluk Rasulullah SAW. Menunduk dan menyentuh tangan baginda. Kemudian berkata, sesungguhnya engkau telah mati. Dan mereka juga akan mati. Para sahabat bertanya, wahai sahabat Rasulullah SAW, benarkah Rasulullah SAW telah wafat? Abu Bakar menjawab, dia berkata benar. Mereka kembali bertanya, wahai sahabat Rasulullah SAW, apakah Rasulullah SAW akan disolatkan? Dia menjawab, ya. Mereka bertanya lagi, bagaimana caranya? Dia menjawab, sebahagian orang masuk, bertakbir, berdoa, melaksanakan solat jenazah. Kemudian keluar. Setelah itu sebahagian yang lain masuk, bertakbir, berdoa, melaksanakan solat jenazah. Lalu keluar. Demikian seterusnya sehingga semua orang dapat menunaikan solat jenazah. Para sahabat bertanya lagi, wahai sahabat Rasulullah, apakah Rasulullah SAW akan dikebumikan? Dia menjawab, ya. Mereka bertanya lagi, di mana? Dia menjawab, di tempat Allah mencabut nyawa baginda. Allah tidak akan mencabut nyawa baginda kecuali di tempat yang baik. Mendengar itu, para sahabat tahu bahawa Abu Bakar berkata benar. Kemudian Abu Bakar memerintahkan jenazah Rasulullah SAW dimandikan oleh ahli keluarga baginda. Para sahabat dari kalangan kaum muhajirin berkumpul dan bermasyarakat. Mereka berkata, mari kita temui
saudara-saudara kita dari kalangan Ansar, kita libatkan mereka pada urusan ini. Kata kaum Ansar, dari kalangan kami pemimpin dan dari kalangan kamu pemimpin. Masing-masing memilih pemimpin sendiri. Maka Umar Al-Khattab berkata, barang siapa yang memiliki 3 hal ini, sedang dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabat, janganlah bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Surah At-Taubah ayat 40. Di antara mereka berdua, yakni Abu Bakar dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Setelah itu Umar memegang tangan Abu Bakar dan membai'ahnya. Orang ramai pun ikut membai'ah Abu Bakar dengan bai'ah yang baik dan indah. Satu hadis yang panjang yang dibawa datang oleh seorang sahabat sallallahu alaihi wasallam yang duduk di majlis kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang bernama Salim bin Ubaid radhiyallahu anhu telah pun menceritakan detik-detik kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salim bin Ubaid seorang sahabat yang tak pernah tinggal berjemaah dengan Rasulullah, tidak pernah renggang daripada sahabat-sahabat yang lain sepanjang Nabi berada, sama ada dalam waktu sihat ataupun sakit, sentiasa berdampingan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau di antara yang bertanggungjawab merakamkan peristiwa kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah pun dirakamkan bahawasanya Nabi jatuh pingsan, sakit sampai pingsan, sampai tak sedar diri, sakit. Hadis ni nak cerita dekat kita, mati tu sakit, mati tu teramat sakit. Walaupun seorang kekasih Allah. Jadi kita bila mana kita berpeluang menziarahi orang yang sakit, kita tahulah dia sedang dibantu oleh Allah untuk meringankan kesakitannya ketika mana hendak mati. Dia sedang dibantu oleh Allah untuk menkifaratkan dosa-dosa yang dia bawa banyak. Allah Ta'ala nak hapuskan. Allah Ta'ala buang segala dosa dia. Allah Ta'ala nak kurangkan kesakitan yang amat sangat ketika mana nyawa dia rentak daripada jasad. Jadi dengan sebab tu Allah Ta'ala bagi kita sakit awal. Alhamdulillah. Jangan marah ketika mana kita sakit. Jangan sedih ketika mana kita sakit. Kita faham hikmah Allah, kasih sayang Allah ketika bagi kita sakit adalah untuk mengurangkan kesakitan yang amat sangat, yang paling kemuncak ketika mana roh terpisah daripada jasad. Itulah sebab kenapa Allah bagi sakit. Sebab tu apabila Abu Bakar As-Siddiq dalam setahun tu dia tak sakit, dia mengadu jumpa dengan Rasulullah, awak tahun ni tak sakit ni. Kenapa tahun ni tak sakit? Kata Rasulullah, bersyukurlah kerana kamu sihat. Aku bimbang. Aku kembali kepada Allah nanti dalam keadaan tenang. Aku sakit, dia kata. Sekurang-kurangnya bila dia bagi awal-awal, saat nak menghadapi sakarat nanti agak berkurangan. Dan walaupun baginda sallallahu alaihi wasallam maksum, tak ada dosa yang bawa seperti kita. Tapi kenapa Nabi sakit? Nak kifaratkan apa lagi pada baginda? Ujian dah cukup besar. Allah Ta'ala nak kifaratkan apa lagi? Dosa baginda tiada. Rupa-rupanya baginda sallallahu alaihi wasallam meminta sedikit kesakitan yang bakal ditempuhi oleh umat-umatnya sekalian untuk ditanggung oleh baginda. Dia minta setengah daripada kesakitan yang bakal kita hadapi ini. Dia kata kepada Allah, bagi dekat dia setengah. Umat aku lemah. Mereka tak upaya menanggungnya. Lantas baginda pengsan. Kesakitan. Tanggungjawab belum selesai. Ni yang kata punya buat
punya jalankan tanggungjawab hingga sampai kepada hembusan nafas sebaginda yang terakhir. Bila dia sedar, dia tanya, masuk waktu dah lagi. Orang kalau rajin sembahyang ni, kalau hati dia sentiasa bergantung dengan Allah, kecilek mata dia akan tanya, masuk waktu dah lagi. Tidak pun dia akan tanya, lah ni pukul berapa? Dia tak ada jam, dia tak ada apa. Kadang tu ada jam pun dia termamun-mamun. Pukul berapa dah? Kan kadang rasa tidur lama sangat. Pukul berapa dah? Malam ke siang ke? Pagi tengok. Oh, baru siang. Tak malam lagi. Rupanya aku tidur tengah hari. Jalan jam baru beginjak. Tengah jam mungkin. Kadang suasana yang redup. Tapi kita nak tahu sama ada kita tunai atau belum. Perintah kepada Allah. Hamba yang beriman. Jadi macam itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu indah akhlaknya, yang begitu syumul ibadahnya. Bertanya, apakah sudah masuk waktu solat? Sahabat menjawab, ya. Baginda berkata, perintahkan Bilal untuk melakukan azan. Hadis ni sebenarnya Rasulullah ada dalam rumah. Sahabat ni bila masuk waktu solat, pergi tunggu. Di rumah Rasulullah. Aisyah kata dia tak sedar diri. Dia pensar tak sedar diri. Mai tunggu. Dia tersedar. Dia jaga. Masuk lagi waktu. Apa kata masuk dah. Bagi tahu kepada Bilal surat azan. Ketika ini dalam hadis lain dicontohkan Bilal sedang berdiri di pintu rumah. Tapi sebelah luar. Menghadap ke arah masjid. Pintu rumah Aisyah. Rumah Rasulullah. Dia sadar di dinding. Muka dia menghadap arah musalla Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia kata, perintahkanlah kepada Bilal suruh azan. Perintahkanlah kepada Abu Bakar suruh jadi imam. Dia pun tunggu lagi. Tunggu. Rasa tak boleh nak terima lagi. Abu Bakar jadi imam sebab ada Rasulullah. Abu Bakar tak bergenjak dari tempat dia. Sakit sangat insan pula. Rupanya sahabat tak bergerak. Tersedar pula kali keduanya. Dia tanya, masuk dah lagi waktu. Masuk dah. Lama dah waktu masuk. Bila belum azan. Rupanya insan itu sedang menangis. Di tepi pintu rumah Rasulullah SAW. Dia ada tangan yang membayar aku. Nabi selalu akan tepuk belakang dia. Bagi isyarat waktu dah masuk. Suruh naik ke atas mimbar agar melaungkan azan. Tapi hari itu Rasulullah tak ada. Dia tak bergerak. Rasulullah bagi tahu Bilal suruh azan. Katakan kepada Abu Bakar suruh jadi imam. Maknanya baginda tak boleh bangun. Nabi tak boleh bangun. Dan Abu Bakar akur dengan perintah Rasulullah. Begitu juga Bilal. Azan dilaungkan dalam suasana sayu. Tapi dapat menyelesaikan hingga solat ditunaikan. Pada waktu yang lain kan dicontohkan Nabi sakit 2 minggu dah. Pada ketika yang lain, Nabi boleh rasa sedar, elok sikit. Dia minta orang untuk bawa dia pergi ke masjid. Dia dipapah oleh Fadlu disebut di sini di antara sahabat Barirah, hamba kepada Aisyah radhiyallahu anha yang memapah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dipapah baginda keluar dan ketika tu dia dilihat kaki baginda menyeret ke bumi sehingga terbentuk kita panggil apa, alur. Sebab Nabi heret kaki. Punya kaki Nabi dah tak berdaya, tak ada tenaga dah. Bila sampai ke tempat sembahyang, Abu Bakar yang berdiri di tempat imam segera mengundurkan diri. Dan dia tengok Nabi masuk, dia undur. Kita baca dalam 10 sahabat dijamin surga dah. Hadis ni berulang-ulang. Jadi bila dia undur, Rasulullah buat isyarat. Rasulullah tak boleh nak jadi imam.
Sila teruskan. Abu Bakar terus, Rasulullah sembahyang di belakang. Tapi dalam keadaan solat secara duduk. Nah, Rasulullah bersolat secara duduk. Dia ambil cara pakai baginda solat secara duduk. Yang mana rokok sekadar termampu, sujud sekadar termampu. Dirakamkan tindakan baginda itu oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka disebut lagi dah antara hadis yang kita baca dalam Syama'il Muhammadiyah, yang Rasulullah balik hari terakhir baginda wafat, dia minta Sayyidatina Aisyah papa dia untuk berdiri di depan muka pintu. Dia selak tirai pintu dia. Dia tersenyum kepada para sahabat yang sedang duduk berdiri dah nak solat subuh. Kata Anas bin Malik, aku senang hati tengok. Tak pernah tengok senyum semanis tu. Sahabat-sahabat lain tengok muka dia putih cemerlang bagaikan kertas. Cantik sungguh. Rupa-rupanya lepas tu dia tidur. Habis dah. Baginda pun wafat pada hari Isnin 12 Rabiul Awal. Pada hari, kalau kita panggil hari kelahiran lah, 12 Rabiul Awal. Yang berbetulan dengan hari kelahiran baginda. Ketika mana usia baginda 63 tahun. Okey, kita kalau hari ni umur kita lebih daripada 63, aku panjang lagi umur aku. Allah bagi ekstra. Ya, Allah bagi ekstra. Sebab Allah tahu dosa kita banyak. Ya, banyak lagi yang perlu kita perbaiki. Banyak lagi yang perlu kita kembalikan. Banyak lagi yang perlu kita minta kepada Allah Ta'ala agar diampunkan sebelum dijemput pulang. Kemudian macam itulah dikatakan ketika mana baginda wafat, Sayyidina Abu Bakar tak ada di sisi. Dan Sayyidina Umar naik angin. Tak boleh menahan kesedihan. Orang yang baran ni, di antara sahabat Rasulullah yang paling baran, Sayyidina Umar lah. Bila setiap kali yang ramai cerita pasal pok munafik, dia tak masuk tak banyak. Dia nak tetap lehat bagi mati bang, senang dia kata. Orang macam ni kita membunuh orang. Hidup pun tak guna. Merosakkan umat. Jadi Rasulullah selalu sabar, nanti sat dulu. Macam itulah. Sampai hari kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, siapa kata Muhammad tu mati, aku bunuh dia. Aku tetap lehat. Jadi sahabat-sahabat ni ummiyun. Maksudnya buta huruf, tak berani nak kata mati. Siapa pun tak berani nak kata mati. Sekali kena tetap. Tak siapa yang kata aku tetap dah. Rupa-rupanya dia berkawal di depan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam tu ada adik-beradik Nabi sebelah bapa. Sebelah Abdullah. Dan Aisyah ada di dalam rumah tu bersama dengan para ummul mukminin yang lain, isteri-isteri yang lain. Dia kata Muhammad tak mati, pingsan je. Kan Rasulullah pingsan untuk beberapa kali. Jadi dia kata tak mati, siapa yang kata mati. Aisyah bangkit, bagi tahu kepada Hafsah. Hafsah tu puteri Sayyidina Umar Al-Khattab. Bagi tahu dekat ayah, Rasulullah dah wafat. Sebab kata Aisyah, okey, di dalam hadis lain, Rasulullah wafat waktu duha. Dalam lebih kurang pukul 10 pagi, waktu kita lari lah. Ketika mana kami menerima kunjungan daripada makhluk aneh. Orang yang pelik, kata Aisyah. Sebab tu Aisyah berani kata Rasulullah wafat. Bukan ada doktor yang tukang buat pengesahan. Tapi Aisyah adalah orang yang buat pengesahan Rasulullah wafat. Yakni ketika mana mereka dikunjungi
oleh beberapa makhluk yang luar biasa. Bukan alien. Ha? Kan bila mana rumah diketuk, Sayyidatina Fatimah pergi buka pintu. Tak ada orang, dia tutup balik. Rasulullah tanya siapa? Tak tahulah ayah, dia kata. Ada ketukan tapi tiada orang. Kemudian dengar orang bagi salam. Dia pergi jenguk, tak ada orang. Dia masuk balik. Ayah dia tanya siapa? Tak ada siapa. Kata Rasulullah, singkapkan tirai pintu rumah tu. Rumah Rasulullah dia ada tirai kan? Tirai pintu. Kita tak buat tirai pintu tu, kita buat tirai tingkap. Pintu kita rasa semak kot nah. Rasulullah dia buat tirai pintu sebab dia tak mahu orang luar nampak terus menerus isi orang yang ada dalam rumah. Nah, kalau ramai orang takkan nampak terus menerus. Lepas tu, dia kata singkap. Maksud dia selok. Jangan tutup dah tirai tu pun. Pintu pun buka terus. Kemudian Rasulullah kata kepada Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Fatimah, Hafsah dan Maimunah yang ketika itu berada dengan Nabi SAW masuk ke tempat kamu. Jadi rumah Rasulullah ni dia ada bahagian-bahagian untuk tetamu. Isteri yang perempuan masuk belah dalam. Nah, aku sedang menerima tetamu. Jadi waktu ni Aisyah tentu tanya siapa? Siapa? Kata Fatimah tak ada siapa. Tapi ayah suruh kita masuk, ada orang nak masuk. Memang benar. Nah, siapa yang main? Malaikat. Masya Allah. Israel. Kata Aisyah. Muka tak nampak dalam kesamaran. Maklumlah orang mengendap ni kan nak nampak clear kan? Ha? Dia masuk ketika mana dia berada di dalam hijir tempat wafatnya Nabi SAW tu. Bilik tu terang benderang bercahaya. Seolah-olah ada bintang yang turun. Ya? Bersama beberapa orang. Tak dinyatakan berapa bilangan. Bersama beberapa orang. Seolah-olah berbual dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Israel datang memberi salam. Membawa khabar duka. Salam takziah daripada para malaikat. Pada setiap lapisan langit. Dia turun singgah. Malaikat kirim takziah. Turun singgah. Malaikat pada tingkatan daripada langit ke-7 sampai kepada langit dunia. Masing-masing berkumpul. Memberikan salam takziah untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah terdengar bertanya tentang Jibril. Mana Jibril? Jibril tak sanggup. Rupanya turun juga. Tapi tak sanggup. Melihat Rasulullah yang sedang kesakitan. Panggil Jibril. Jibril masuk. Duduk pada sebelah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai kekasih Allah dan juga kekasihku. Kata Jibril. Mahukah kamu? Aku minta kepada Allah. Bersama dengan seluruh malaikat. Agar kamu dihidupkan sampai kiamat. Kalau kita mau no? Rasulullah kata cukup. Cukup. Aku nak berehat. Sepanjang hayat Nabi tak pernah berehat. Apatah lagi dia nak pergi makan angin no? Nabi tak pernah rehat. Nabi kata cukup. Bagi tanggungjawab ini kepada umatku yang aku tahu mereka lagi kuat. Aku akan tanggung. Tanggungjawab khalifah ni dia dah nak serahkan. Ketika ni Jibril dah pun menggenggam tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang dipesan oleh baginda, solat, jaga solat, wasiat yang ditinggalkan. Ha? Jagalah wanita-wanita. Ha? Jagalah wanita-wanita. Jadi di antara wanitanya kita lah. Nah. Kalaulah kata di dalam satu negara, negeri, adanya wanita-wanita yang hilang malunya
yang tidak ada malunya, akan rosaklah satu kelompok masyarakat itu. Terciptanya keindahan dunia ini dengan adanya wanita solehah. Cantiknya sesebuah negara, sesebuah kelompok masyarakat adalah dengan solehahnya wanita. Buruk, hodoh, rosak satu-satu masyarakat adalah salah satu sebabnya di antara hilang malunya wanita. Jadi kita adalah wanita yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi sebut al-haya'u minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Jadi kita kena jaga perasaan malu. Bukanlah malu tak bertempat yang sampai nak tengok orang pun tak boleh tu. Itu bukanlah. Jaga pakaian, jaga penampilan, jaga cakap. Tak payah dah duduk gelak mengilai-ngilai di tengah orang. Sampai orang tahu siapa tu yang mengilai teruk sangat tu. Orang tu orang yang dah kurang lah dia punya malu tu makin merendah. Kalau orang yang malu ni, dia akan cara dia berpakaian. Orang malu berpakaian macam mana tu? Dia tutup lah. Selagi dia boleh tutup, dia tutup lah. Dia malu. Kalau orang yang tak malu berpakaian ni macam mana? Dia buka lah. Apa yang ada dia boleh buka, dia nak buka. Kalau boleh dia tak mau pakai baju pun tak apa. Tak ada rasa malu. Dan di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jagalah wanita-wanita kamu. Sebab tu kata Aisyah, lepas tu terdengar satu hembusan yang halus. Bauan yang amat wangi memenuhi ruang rumah kami. Kemudian segar. Cahaya yang tadi terang tu beransur-ansur hilang melalui atap rumah. Pelak pergi habis yang tadi ada. Yang tinggal hanya rasa keheningan bersama bauan yang teramat harum. Rupa-rupanya roh dah pun kembali ke Qadhi Rabbul Izzat. Dia nak jumpa sangat-sangat dengan Allah. Dia nak balik sangat-sangat. Dan kata Aisyah, apabila aku masuk, dah habis cahaya tu keluar habis. Kata Aisyah, bila aku masuk, aku dapati satu jasad yang mulia bersama titisan peluh yang harum. Berpeluh. Sakit lah mati ni sampai berpeluh dah. Mercik peluh pada wajah-wajah. Pada wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan aku nampak peluh tu merenih. Berpeluh Nabi tu bau macam kasturi punya wangi. Pelak pergi habis. Ketahuilah aku baginda telah pergi. Dan dalam keadaan tangannya dah siap qiyam. Siap dah qiyam. Aku sentuh peluh-peluh tersebut. Lalu dia lap peluh tu dengan pakaian dia. Untuk dia kekalkan keharuman terakhir daripada jasad suami dia. Itulah yang mana dia kata aku pangku jasad Nabi. Aku letakkan di atas ribaku. Aku pangku kepalanya, aku letakkan di dadaku agar baginda buka mata. Aku pangku lagi dia, lantas aku dudukkan dia. Lalu aku letakkan dia semula di pembaringan. Aku tahu dia telah pergi. Waktu inilah baru dia bagi tahu kepada anak dia yang tak ada. Di antara yang paling menangis, paling teruk, Sayyidatina Fatimah. Walhal Rasulullah dah pesan dah. Jangan siksa aku dengan tangisan. Mana boleh nak? Mana boleh. Kalau kata malaikat yang tidak ada yang tidak ada nafsu menangis. Seluruh langit dan bumi juga menangis. Apatah lagi manusia yang dipinjamkan akal. Begitulah kata Aisyah. Sah Rasulullah dah wafat. Dicari. Daripada tak boleh nak menghadap dengan Sayyidina Umar, dicari Abu Bakar. Dicari Abu Bakar. Jumpa Abu Bakar yang kata ada di masjid. Sebenarnya bukan dalam Masjid Nabawi. Abu Bakar tak ada di Masjid Nabawi.
Abu Bakar ada di masjid lain. Nah, bagi tahu tengok-tengok Abu Bakar dah menangis dah. Nah, dia dah tahu dah dapat dah rasa pemergian sahabat tercinta ni. Seperti sahabat Umar duk mengamuk. Kembalilah. Nah, kembalilah. Abu Bakar pun pergi dah. Dia pergi tengok ramai duk berimpun. Tapi siapa pun tak berani masuk dalam rumah. Lantas Abu Bakar minta laluan masuk. Nah, dan dikatakan dia sentuh tangan Rasulullah. Dia peluk Rasulullah. Dia kucuk Rasulullah di antara dua mata. Di dahi di antara dua mata. Tengah-tengah ni. Sunnah. Kalau kita nak kucuk mayat, kucuk kat tengah ni nak. Kadang kita tak tahu tang mana nak kucuk. Kata mai siapa nak sayang yang terakhir, siapa nak kucuk. Okey. Kalau nak ikut sunnah, ambil ni tang lain ni tengah ni. Nak tang lain tengah ni. Tengah orang dia nanti ambil pipi sini, ada yang di sini. Nah, okey, yang paling sunnah di tengah-tengah ni. Untuk kita kucuk mayat. Kalaulah sepanjang hayat kita tak pernah kucuk dia, nah, kucuklah pada bahagian tu. Nah, kucupan yang terakhir yang akan membawa ke akhirat nanti. Dia kata, ya Muhammad dah wafat. Jadi, pasal apa? Dia panggil dia, dekat dia Saidina Umar tak berani. Saidina Umar kan tadi kata, siapa yang kata dia mati, Rasulullah tu mati, aku nanti tak dia. Tapi, Abu Bakar yang kembali mengesahkan. Sebab dia berkata, dia tak pernah cakap bohong. Dia yang benar. Lepas tu dia. Dia kata, ya dah mati. Umar dia. Itu yang dia bertanya nak. Nak kena mandi ke? Ya, kena mandi. Nak kena kafan ke? Ya, kena kafan. Nak kena solat ke? Ya, kena solat. Dia bertanya macam mana kita nak solat? Nak solat jenazah Rasulullah. Adakah seperti mana solat jenazah yang lain? Ya. Perlukah berdoa? Perlu. Adakah Rasulullah tu memerlukan doa? Rasulullah tak memerlukan doa kepada kita. Kita yang memerlukan doa kepada baginda. Tetapi kena bersalawat. Bersalawat ke atas baginda. Sebab tu sembahyang jenazah, yang mana rakaat pertama takbir, kan? Rakaat kedua baca Fatihah. Rakaat ketiga baca salawat. Rakaat keempat baca doa. Untuk jenazah baginda sallallahu alaihi wasallam, sahabat membaca doa selamat tinggal, doa selamat tinggal. Berpisahnya dengan Nabi, mohon bertemu di akhirat sana. Dan kemudian rakaat keempat apa? Bagi saya kan 4 takbir sahaja. 4 takbir sahaja. Yang mana siapa yang dapat menunaikan solat jenazah, pahala dia seperti mana dapat bukit Uhud. Pahala dia sebesar bukit Uhud. Siapa yang dapat menunaikan solat jenazah. Jadi kalau kata kita ada peluang di mana juga kita duduk, dalam Malaysia ke ataupun mungkin kita singgah musafir tang mana-mana, kebetulan ada di jenazah. Rebutlah untuk ambil pahala tu. Tapi duduklah pada bahagian wanita saja. Dan macam itulah Rasulullah dikebumikan. Dia bertanya di mana Rasulullah nak dikebumikan. Kata Abu Bakar, tang mana dia dicabut nyawanya, di situlah dikebumikan. Kerana Allah Ta'ala takkan cabut nyawa dia di tempat yang tak elok. Melainkan di tempat yang paling baik, yang paling cantik. Kebumikanlah di tempat itu juga. Jadi bermakna Rasulullah pesan, kalau aku mati, letakkan aku di atas tempat tinggi katil. Sarir, pangkin lah kita panggil. Letak di atas katil. Kemudian tinggalkan aku. Ini semua Rasulullah dah bagi wasiat kepada Sayyidah Fatimah, kepada Sayyidatina Aisyah. Tinggalkan aku. Kerana ada orang nak masuk solat. Siapa dia? Malaikat. Lepas malaikat, sahabat. Umur Rasulullah sempit. Boleh masuk 10 orang saja yang boleh masuk. Masuklah. Habis selesai masuk hak yang dewasa, Rasulullah kata bagi
Sampai semua rasa. Habis dah dewasa, bagi kanak-kanak. Kan Rasulullah ada sahabat-sahabat kecil kan? Masuklah. Yang mana kanak-kanak itu diimamkan oleh Anas bin Malik. Ha. Anas bin Malik. Bahkan kanak-kanak yang solat jenazah baginda SAW ini berulang-ulang kali. Maknanya masa orang tua-tua masuk tadi, mereka selit, mereka kecil. Mereka selit dah masuk. Nah, lepas tu bila mana diberi kebenaran untuk mereka, mereka masuk juga. Jasa tu mereka ada. Nah, jasa ada. Yang terakhir sekali, baru bagi kepada ahli keluarga baginda SAW. Nabi masa tu ada anak tak? Ada tak? Ada seorang. Nabi 7 orang anak. Tinggal seorang je Allah Ta'ala tinggal kat dia. Tak? Allah punya uji Nabi. Wafatkan 6 putera dan puteri semasa hayat baginda. Tinggal satu je. Sayyidah Fatimah. Dan dia kata bagi yang perempuan masuk, yang mana solat jenazah baginda itu diimamkan oleh Sayyidatina Fatimah. Ada yang kata, ada berpendapat, solat jenazah Nabi itu tak ada imam. Dia bersembahyang sendiri-sendiri. Kita boleh terima tak? Ini pendapat-pendapat para muhaddisin, ulama-ulama hadis. Ada kata, sebagainya dia kata solat jenazah Nabi tak berimam. Dia masuk, dia bersembahyanglah 4 takbir tu. Maka penduduk-penduduk yang berada di luar kota Madinah yang tak boleh nak hadir, mereka buat solat jenazah secara ghaib. Itulah kata kita boleh datang mana pun ada. Macam itu berlakunya pandemik kan. Ada yang waris duduk di rumah. Sementara ibu bapa yang mati duduk di hospital. Nak pergi tengok tak boleh. Jadi kita dengar kata mati, kita di rumah boleh buat solat jenazah. Sama ada berimam ataupun secara sendiri. Buat sendiri-sendiri. Nak dekat pun tak boleh kan. Jadi nak jadi hukum lah. Solat jenazah ghaib, solat duduk, macam itulah. Kemudian berlakulah pemilihan khalifah selepas wafatnya Nabi. Bawa pergi mana? Bawa pergi Saqifah Bani Sa'idah. Bermesyuarat. Orang Muhajirin kata, kami ada satu pemimpin. Lepas tu orang Ansar kata, kami pun ada satu pemimpin. Lah ni, kita masing-masing lah. Pakak bawa pemimpin. Masing-masing. Hampa-hampa punya, kami punya. Di mana di kalangan orang-orang Ansar, ni penduduk-penduduk Madinah, mereka sendiri dah ada pemimpin yang mereka cadangkan. Dan begitu juga di kalangan orang Muhajirin pun ada. Jadi kita pakat lantik lah. Benda ni tak diterima. Benda ni tak diterima oleh Umar Al-Khattab. Kerana kata Umar Al-Khattab, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang paling layak kerana dia disebut dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut nama, tak sebut secara khas nama Sayyidina Abu Bakar. Tetapi di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-40 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Thaniyasnaini idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Yang mana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji seorang sahabat. Thaniyasnaini. Orang yang kedua. Orang yang kedua di antara berdua tu. Maksud dia, yang duduk di dalam gua Sur bersama dengan Nabi adalah Abu Bakar. Allah puji tentang dia. Allah sebut tentang dia. Dia adalah orang yang sentiasa duduk dengan Nabi idhuma fil ghar, di dalam gua. Ketika mana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu li sahibi, berkata kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana, takutlah. Sesungguhnya Allah itu bersama-sama dengan kita. Itu daripada surah
At-Taubah ayat yang ke-40. Jadi di antara salah satu sebab kenapa Saidina Umar Al-Khattab mengatakan dengan kuat, dengan kukuhnya Abu Bakar layak menjadi khalifah adalah dengan sebab tu. Sebab disebut nama dia dalam Al-Quran. Yang kedua, kata Saidina Umar Al-Khattab kerana Nabi suruh dia jadi imam. Ha? Ketika mana Nabi sakit. Yang ketiga sebab peristiwa perempuan yang nak mai jumpa Rasulullah minta diqisaskan. Rasulullah kata, esoklah mai. Dia kata, kalau esok aku mai tak ada. Kata Rasulullah, cari Abu Bakar. Jadi bermakna pada tiga peristiwa ni, kuatlah mengatakan yang layak menggantikan baginda SAW ialah Abu Bakar As-Siddiq. Okay. Pada hadis yang lain, diceritakan lahat baginda digali pada waktu malam. Dalam bilik Sayyidatina Aisyah. Kami mendengar kata budak-budak ni, kata sahabat-sahabat kecil Nabi ni. Kami tak dibenarkan masuk. Sebab Nabi kata yang nak memandikan jenazah Nabi adalah keluarga di sebelah ayah dia. Keluarga di sebelah ayah dia ni adik-beradik kepada Saidina Ali. Adik kepada Saidina Ali bernama Fadlu. Kemudian Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi. Itu semua adik-beradik belah ayah Nabi SAW yang dibenarkan untuk masuk 4 orang sahaja. Abu Bakar pun tak masuk walaupun dia sentiasa duduk dengan Nabi SAW. Kemudian diceritakan lagi yang mana baginda SAW dikafankan, dikafankan dengan 3 helai kain putih yang dipanggil susuliyah, kain kapas, kain kapas. Kita panggil kata itulah ya, dan baginda sebelum dipakaikan dengan 3 helai itu dilapis dulu pada awalnya dengan kapas. Macam kita dah buat tu lah. Kan kita balut banyak tu dengan kapas dulu. Dan sebelum dibalutkan dengan kapas itu diletaknya kapur baru. Itu sunat kita dah buat. Bukan kapur baru. Wangian terakhir yang akan kita bawa. Menghadap dengan Allah, tak bawa lah minyak wangi yang melihat yang 700-800. Yang 1000 ada kan minyak wangi. Dan tak boleh pakai. Tak bawa kapur baru saja menghadap dengan Allah. Yang dan disebut lagi dia kata, tak dipakaikan serban, tak dipakaikan bunga rampai, tak dipakaikan wangian-wangian yang lain. Sebab apa? Nabi itu dah wangi. Nabi dah wangi. Makin lama makin harum, makin lama makin harum. Yang mana dia kata, yang memandikan jenazah baginda SAW ialah Saidina Ali. Kerana kata Saidina Ali, Rasulullah telah memberi wasiat kepadaku untuk memanggil aku bersama saudara-saudara sebelah bapa kami. Kerana kata Nabi SAW, siapa pun tak boleh melihat auratku. Sesiapa yang melihat auratku, buta matanya. Buta mata. Baik, daripada hadis terakhir Nabi ni, kita yang memandikan jenazah atau kita menghadap dengan jenazah, seboleh mungkin jangan tengok aurat jenazah. Aurat apa? Kubul dan dubur. Walaupun kita diberi amanah untuk buang najis mayat tu, jangan tengok. Di antara sebab kalau Rasulullah disebut buta terus, di antara penyebabnya buta mata hati. Jangan tengok. Ada setengah orang dia tak kisah. Dia buka mayat tu terus, dia gosok macam tu. Haram, kerja tu haram. Waktu kita nak cuci kemaluan jenazah tu, kita tutuplah dengan kain ke atas.
Hanya tangan kita saja raba. Kan kita basuh berak, kita tengok kemaluan sendiri. Kemaluan sendiri pun kita tak tengok kan? Hanya tangan saja yang merasa. Betul tak? Tak boleh tengok. Itu yang Nabi sebut. Kemudian Nabi kata panggillah bapa penakan dia. Bapa penakan dia. Panggil dah lagi Kusam. Kusam ni seorang sepupu Nabi, anak Sayyidina Abbas, adik kepada Abdullah bin Abbas. Seorang saja yang boleh masuk, yang ni bukan seorang, dua orang. Usamah dan Syakran. Usamah dan Syakran ni adalah hamba kepada Abdullah bin Abbas. Mereka masuk untuk nak angkat jenazah baginda sallallahu alaihi wasallam. Inilah keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah pun disolat 10 orang dan diakhiri oleh para isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan wanita-wanita Madinah minta nak masuk, diizinkan, boleh. Maksud dia solat jenazah tu orang perempuan pun boleh, sebanyak mana ramai perempuan nak masuk, boleh masuk. Bersolat jenazah. Jadi selesailah hadis ni yang mana membawa satu khabar duka kepada kita dengan pemergian baginda sallallahu alaihi wasallam. Walaupun 1400 tahun yang lalu telah pun berlaku peristiwa ni, namun kesedihannya masih kita rasa, masih dapat kita rasa. Allahu Akbar. Kadang-kadang tertanya juga pada diri, awaklah Nabi tak minta untuk hidup selamanya. Sebenarnya apabila baginda minta sedemikian, ada sebab. Ada sebab. Kalaulah Nabi ada sampai hari ini, tak mustahil ada di kalangan umat manusia yang akan sembah Nabi pula. Jadi selesai hadis ni, habislah masa kita nak. InsyaAllah kita dengar nasi ni lama, kita tak dengar nasi ni dah. Syak dah.
Allahumma shalli ala sayyidina. 8 bulan ada sambutan Maulidul Rasul di Dewan Selawat. Dewan Selawat Zitra, kita pernah pergi. Saya pernah bawa kaum muslimah pergi. Siapa yang nak ikut ini himpunan para ulama di sekitar Kedah, siapa yang nak ikut saya pergi, saya dah ambil bas tambang RM20 hari Sabtu 8 hari bulan 10. Betul lah, pukul 4 petang. Betul lah, pukul 4 petang. InsyaAllah kalau siapa yang nak ikut boleh bagi nama dekat saya ke atau dekat kawan-kawan. Kita berselawat tanda mensyukuri anugerah Allah kepada kita hadir bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Hari Sabtu 8 hari bulan 10 pukul 4 petang, betul-betul lah. Majlis tu bermula lepas maghrib. Jadi kita orang tu ingat 2 jam dah tu kapan kita pergi nak. InsyaAllah nak. Kalau lah ada rezeki, last sekali saya bawa pergi, balik-balik tu terus PKP. Terus Dewan Selawat tu tutup. Sekarang dia dah buka dan kemudian di antara pembukaan pertamanya meraihkan Majlis Maulidur Rasul. Maulidur Rasul sebenarnya hari Isnin, tapi kita sambut awal sikit Mungkin di kalangan orang muslimah kita boleh bincang lah apa-apa yang kita nak buat untuk sambutan kita bersama nanti boleh bagi cadangan dekat saya. Kalau saya ada ruang, saya ada masa, saya akan sertai bersama-sama. Kita cari tempat yang sesuai. Kita semarakkan cinta Nabi SAW, tanda seorang umat yang bersyukur. Wallahu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم زدنا علما نافعا وفهما واسعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وتجارة لن تبور يا مسبب الأسباب يا فاتح الأبواب يا سامع الأصوات يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات اجعلنا من الناجحين فانصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل يا كريم Ustazah, semua السلام عليكم